السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan juga kepada diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan bagi kehidupan di alam dunia, sehinggalah kehidupan di alam akhirat sebaik-baik bekalan ialah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berjayalah dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita merenung dan mendengar amaran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan perihal golongan Bani Israel
Mereka golongan yang mendapat nikmat petunjuk Allah, lalu mereka mengabaikan tanggungjawab mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah hinakan mereka dengan kemurkaan demi kemurkaan sebagai panduan dan pedoman bagi umat yang datang selepasnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Yang bermaksud, dan sudah sepatutnya mereka, yakni golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi, mereka beroleh kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpakan kemiskinan, kehinaan dari segala urusan kehidupan mereka. Yang demikian itu disebabkan oleh mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Allah. Dan juga mereka telah membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada mereka tanpa ada alasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka derhaka dan mereka sentiasa menceroboh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, melalui ayat ini Allah melakarkan dalam Al-Quranul Karim wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan sekaligus kepada kita selaku umat baginda ini. Lakaran cerita golongan Yahudi ahli kitab dijadikan panduan dan pedoman buat kita semua, agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Tidak kita melakukan perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan dan kehinaan daripada Allah ke atas kita semua. Orang-orang ahli kitab Yahudi, sehingga sanggupnya mereka ini menyeleweng sampai tahap mereka membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Sedangkan mereka dalam ilmu pengetahuan, yang berpendidikan, yang tahu halal haram, dosa pahala, tetapi Allah mendedahkan kepada kita ilmu tanpa penghayatan iman, pengetahuan tanpa ada keimanan dan tauhid kepada Allah, tidak membawa kehidupan itu kehidupan yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kehidupan itu akan diiringi dengan gerak kerja tindakan perbuatan yang melakukan kerosakan demi kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa kepada marahnya dan murkanya Allah. Allah menurunkan bala sebagaimana yang ditimpa Bani Israel Yahudi ahli kitab apabila saat mereka ini mendustakan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka sanggup menidakkan kewajipan untuk berjihad pada jalan Allah. Di saat Jabbarin, tentera yang kuat, ingin menakluki dan mengambil Palestin pada waktu itu, sedangkan mereka Bani Israel bersama Nabi Musa mendiami tempat tersebut. Lalu Nabi Musa mengajak mereka berjihad menentang kekufuran, menentang segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan Islam dan juga bangsa serta negaranya. Tiba-tiba Bani Israel menolak seruan itu, menjawab kepada Nabi Musa dengan jawapan yang mendukacitakan. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, kami tidak mahu bersama dengan kamu.
Kami sudah cukup selesa dengan apa yang kami ada. Nikmat-nikmat yang kami kecapi ini, seandainya kami bersama dengan kamu, wahai Musa, nescaya mungkin isteri-isteri kami akan menjadi janda. Harta-harta ladang ternak yang kami miliki tanpa tuannya, inilah apa yang telah menimpa Bani Israel. Disebabkan terlalu kasihkan dunia, lalu mereka meninggalkan kewajipan dan tanggungjawab mereka untuk meninggikan kalimah Allah, untuk mendaulatkan Islam, sehingga Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Sehinggalah mereka itu dilakarkan, sejarah mereka sesat di padang pasir dalam tempoh 40 tahun. Tidak menemui jalan keluar. Allah jadikan pengajaran dan juga satu proses saringan dan penjernihan terhadap golongan Bani Israel, agar lahir daripada situ golongan yang benar-benar beriman kepada Allah, melakukan tanggungjawab yang sebenar. Ini salah satu contoh yang Allah dedahkan kepada kita. Akibat kemurkaan Allah ke atas mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi yang berilmu dan berpengetahuan, lalu mereka seringkali menceroboh hukum-hukum Allah, menceroboh perkara-perkara sempadan dan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah timpakan pengajaran demi pengajaran kepada mereka. Namun begitulah panduan dan ukurannya kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan Al-Quranul Karim, yang dikurniakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita melaksanakan tanggungjawab dengan meninggikan perintah-perintah Allah, memastikan Islam berdaulat dan tidak boleh diceroboh oleh para musuh Allah Subhanahu wa taala. Mesti mengimarahkan bumi Allah dengan syariat hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah, tidak diambilnya pelajaran yang telah pun Allah ceritakan. Kalangan kita umat akhir zaman masih mengulangi kesilapan yang sama sebagaimana golongan ahli kitab. Tidak berperanannya kita umat akhir zaman untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sepenuhnya. Hanya ala kadar meletakkan sebagai wak syarat sahaja, sehingga Allah murka kepada kita. Termasuklah kita ditimpa ujian musibah sebagaimana yang kita lalui pada hari ini. COVID-19 menjadi suatu ancaman kepada kita, suatu pengajaran kepada kita. Di sebaliknya satu pembelajaran untuk kalangan orang-orang yang celek mata hati mereka, supaya mereka lihat, sedar dan insaf untuk berperanan membina kekuatan umat Islam. Di saat kita umat Islam akhir zaman berada pada kedudukan perpecahan dan pertumpahan darah, sepatutnya kita mesti kembali kepada kesatuan umat Islam. Kita membina semula kekuatan umat Islam, kerana kita melihat di peringkat dunia pada hari ini, umat Islam masih gagal untuk membina kesatuan yang sewajarnya. Sebaliknya masih ada di kalangan pemimpin-pemimpin negara umat Islam di Timur Tengah khususnya, mereka lebih mesra bersama dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Zionis Israel yang merupakan dari kalangan orang-orang Yahudi yang menyeleweng, mereka telah kembali ke bumi Palestin untuk melaksanakan agenda kerosakan dengan mengambil Baitul Maqdis untuk digantikan dengan membina Haikal Sulaiman, kuil yang mereka dakwakan tempat ibadat yang mesti mereka membinanya untuk melaksanakan normalisasi dengan membina satu rangkaian arahan baru dunia, New World Order, untuk menghancurkan dunia dengan agenda jahat mereka itu. Tetapi malangnya di kalangan orang Islam, mereka mesra dan membina hubungan diplomatik dengan Zionis Israel yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga rentetan kepada dunia-dunia dan negara-negara umat Islam yang lain.
Mereka telah terpalit dengan penyakit yang sama. Mereka lebih mesra dengan musuh-musuh Allah berbanding dengan orang-orang yang beriman. Sedangkan Allah telah memberi amaran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman rapat dan wali pemimpin dalam kehidupan kamu dari kalangan orang-orang kafir yang menentang Allah, sedangkan orang beriman masih kedapatan berada di sisi kamu pada waktu itu. Adakah kamu ingin jadikan alasan dan asbab untuk Allah timpakan kebinasaan terhadap kamu? Ini ialah amaran yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, yang sepatutnya kita umat di akhir zaman ini mengambil panduan dan pedoman daripadanya. Kita menyaksikan kita dalam keadaan yang masih belum kuat sepenuhnya. Marilah kita bersama membina kekuatan umat Islam dengan bersatu hati. Tolak sebarang bentuk ideologi pemikiran yang memecah belahkan kita. Tolak sebarang bentuk ketaksuban puak dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Sebaliknya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah dan keutuhan umat Islam untuk kita membina kekuatan agar kembalinya kegemilangan umat Islam. Sebagaimana di zaman para sahabat, di zaman yang dahulunya, mereka menempa sejarah yang hebat, Islam tersebar 2/3 dunia. Sehingga musuh-musuh Allah menggeruni umat Islam, bukan disebabkan dilihat persenjataan umat Islam, bukan dilihat dengan sebab ramainya orang Islam, tetapi yang dituntut ialah musuh-musuh Islam melihat umat Islam merasa gerun kerana keimanan dan ketakwaan umat Islam itu. Dengan nilai akhlak yang terpuji, dengan kejujuran hebat yang boleh dijadikan contoh dan tauladan kepada dunia yang menyaksikannya. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat pertengahan, muncul di celah-celah masyarakat yang rosak. Kamu tampil dengan nilai Al-Quran dan Sunnah dalam pengamalan hidup kamu. Lalu disaksikan oleh dunia yang menyaksikan kamu. Lalu mereka beriman kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dan Allah akan memberi jaminan kepada kamu. Rasulullah menjadi saksi, yakni memberi syafaat di atas apa yang telah kamu lakukan itu. Marilah kita mengambil pedoman daripada ayat tersebut untuk dijadikan sebagai muhasabah dan juga panduan agar kita berperanan sebagai umat akhir zaman yang disebut sebagai ummatan wasata yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh. Mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, yakni menyerah diri kepada Allah. Marilah pada hari ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita mengambil peluang, ruang, selagi mana nyawa dikandung badan, kita melakukan muhasabah diri kita ini. Melihat sejauh manakah penghayatan iman dan Islam kita ini terhadap apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kepada kita. Bahkan kita menilik juga diri kita dan isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, masyarakat setempat kita. Adakah semua mereka ini memenuhi apa yang dikehendaki Allah dan Rasul dalam kehidupan mereka? Seandainya berlaku kelemahan dan kekurangan, menjadi kewajipan dan tuntutan buat kita semua untuk memperbaiki dan memperelokkannya sama-sama, agar kita semua seiringan menuju kepada redha Allah yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari ini sama-sama kita menyahut perintah Allah dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana warham mautana waltuf bina fima nazala bina. Allahumma ihfaz maulana al-wathiqa billah as-sultan Mizan Zainal Abidin ibn al-marhum as-sultan Mahmud al-Muktafi billahi syah, wa anzilir rahmata alaihi wa ala sultanah Nur Zahirah sultanah Terengganu, wahfaz auladuhu wa ahlahu wa ra'ayahu minal muslimin wal muslimat fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyal ahdi Tengku Muhammad Ismail ibn al-Wathiq billah as-sultan Mizan Zainal Abidin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wad du'ata wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansurhum fil ardil Islam fi kulli makan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.